Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri tajwid untuk siri yang ke-8 bersama saya Ustaz Husaini bin Muhammad Yusof. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Jadi sebelum tu marilah sama-sama kita menadah tangan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahaskan pada perbahasan qalqalah. Ya, qalqalah. Qalqalah terbahagi kepada 3. Yang pertama, qalqalah sughra. Yang kedua, qalqalah wusta. Dan yang ketiga, qalqalah kubra. Namun di sana ada perbahasan istilah yang menggunakan qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Cuma itu melibatkan hanya kepada istilah. Cuma pada hari ini saya mentengahkan istilah sughra, wusta dan juga kubra. Wusta adalah kecil, wusta pertengahan, manakala kubra besar. Baik, mari sama-sama kita melihat maksud daripada qalqalah. Qalqalah maksudnya ialah lantunan ataupun detakan bunyi yang dipantulkan apabila huruf qalqalah bertanda sukun ataupun mati ataupun juga berbaris ketika diwakafkan bacaan padanya. Bermaksud huruf qalqalah yang bertanda mati ataupun yang berbaris tetapi dibacakan wakaf padanya. Baik, hurufnya ada 5: ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Baik, yang pertama perbahasan berkaitan dengan qalqalah sughra. Ya, qalqalah sughra. Sughra bermaksud kecil, merujuk kepada lantunan yang paling kecil ataupun rendah. Ya, ia terjadi apabila huruf qalqalah bertanda mati berada pada pertengahan kalimah ataupun berada di pertengahan bacaan. Baik, kita lihat contoh qalqalah sughra. Yang pertama, yabtaghi, ya. Kita lantunkan ba yang berbaris mati ni, ya. Okey, yabtaghi. Okey, yabtaghi. Yang kedua, huruf qaf, ya. Huruf qaf berbaris mati. Yaqbalu. Yaqbalu, ya, lantunan yaqbalu. Seterusnya huruf dal. Udkhuluha. Udkhuluha. Dan contoh yang seterusnya ialah huruf ta, huruf ta. Mutlaqun. Mutlaqun. Ya. Jadi sughra dia akan berlaku pada pertengahan kalimah ataupun pada pertengahan bacaan. Sebagai contoh, qad, ya, qad sami'a Allah. Sebagai contoh, dia bukan pada pertengahan perkataan, di hujung perkataan, tetapi dia berada pada pertengahan bacaan kita. Qad sami'a sebagai contoh. Ya. Dan yang kedua ialah qalqalah wusta. Qalqalah wusta. Wusta bermaksud sederhana, merujuk kepada lantunan yang sederhana kuat, ya, pertengahan. Jadi tadi kita panggil bunyi lantunan yang rendah ataupun yang paling kecil. Kemudian yang kedua ni adalah lantunan yang sederhana. Sederhana sama di antara rendah dan juga ataupun kecil ataupun di antara kecil dan juga di antara yang paling kuat. Jadi dia berada di tengah-tengah ataupun sederhana. Ia terjadi apabila mewakafkan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bertanda syaddah. Ya. Baik, kalau kita lihat contoh di sini, inna rabbaka labil mirsad, ya, wal yaumil maw'ud, ya. Dal ni, kalau kita lihat huruf dal di sini berbaris bawah.
Sebab tu dinyatakan di sini sukun pada huruf qalqalah di sini merupakan sukun yang arid, yang mendatang, disebabkan waqaf padanya. Okey, huruf dal atau huruf qalqalah di sini asalnya tidak berbaris mati, tetapi kerana kita waqaf padanya, jadi dia akan jadi sukun mendatang lah. Okey, di sini dia adalah pertengahan. Maw'ud was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Baik. Itu yang kedua, dan seterusnya yang terakhir bagi qalqalah ialah qalqalah kubra. Kubra bermaksud besar, merujuk kepada lantunan yang paling kuat. Ya. Ia berlaku apabila mewaqafkan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bertanda syaddah. Beza dengan qalqalah wusta, qalqalah kubra ini hurufnya bertanda syaddah ataupun bertanda sabdu. Baik, perhatikan pada huruf qaf ada sabdu di atasnya, dan pada huruf ba ada sabdu di atasnya. Okey, baik, kita baca Dzalikal yawmul haqq tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, sedikit kuat sedikit lantunannya pada qalqalah kubra. Baik, di sini kita lihat carta di sini membezakan di antara qalqalah sughra, qalqalah wusta dan qalqalah kubra. Ya, sughra lantunannya rendah, wusta lantunannya sederhana, kubra lantunannya kuat. Baik, sughra berlaku pada tengah perkataan, manakala wusta juga berlaku pada hujung perkataan, dan kubra juga berada pada hujung perkataan. Cuma perbezaan pada wusta dan kubra, ia kalimahnya ada tanda sabdu, ataupun syaddah. Sedangkan pada wusta dan sughra tiada tanda syaddah. Baik, sughra pada kalimat huruf qalqalah yang sukun, kemudian pada wusta pula adalah huruf sukun yang mendatang, yang asalnya berbaris tetapi ketika diwaqafkan ianya menjadi sukun. Baik, ya, contoh pada sughra yuqbalu, wusta wal yawmil maw'ud, kubra lahabin wa tab. Baik. Baik, seterusnya kita lihat pada perbahasan yang kedua pada hari ini, iaitu perbahasan hukum huruf ra. Perbahasan pada hukum huruf ra. Huruf ra boleh berlaku, yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq, dan yang ketiga berlaku khilaf, sama ada tebal lebih utama ataupun nipis lebih utama. Baik, apakah maksud tafkhim? Tafkhim maksudnya adalah menebalkan sebutan huruf ra. Yang kedua tarqiq pula ialah menipiskan sebutan huruf ra. Ya, jadi khilaf di sini adalah perbezaan pandangan ulama bacaan Quran, sama ada di situ tebal lebih utama ataupun nipis lebih utama. Baik, kita lihat sebelum kita mulakan perbahasan berkaitan dengan huruf ra ini, suka untuk kita memahami apakah itu huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf yang bersifat tinggi pada sebutannya dan ada 7 huruf kesemuanya, ya. Dha, qaf, ta, gha, dha, sa dan juga kha, ya. Jadi selain pada huruf ini, ketujuh huruf ini, selain pada huruf 7 ini, ianya dikenali sebagai istifal, ya, istifal yang menurun. Ini isti'la yang meninggi. Okey, baik, ya. Baik, kita teruskan perbahasan yang pertama pada huruf ra tafkhim, ra tebal, ya. Ra tafkhim ataupun ra tebal. Yang pertama, ra itu sendiri adalah berbaris atas, daraba, ya. Yang kedua, ra yang berbaris dhammah, baris depan, ia di sini ra baris depan. Jadi kesemua ini 8 ke 88 ini adalah ra yang wajib untuk kita baca dengan tebal, ya. Ra berbaris atas, ra berbaris depan. Yang ketiga, ra yang mati sebelumnya berbaris atas, ra berbaris mati sebelumnya berbaris atas. Yang keempat, ra berbaris mati dan sebelumnya berbaris depan. Yang kelima, huruf ra yang mati sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya huruf isti'la. Okey. Fi ruqatin, kita baca fi ruqatin, fi ruqatin. Yang keenam, ra yang mati sebelumnya berbaris bawah mendatang.
ya, ataupun huruf hamzah wasal. Irji'i, ya. Ra dan yang ketujuh, ra yang mati. Sebelumnya terdapat huruf yang mati dan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Okey. Ra berbaris mati, sebelum ra waqaf pada ra, ya. Dan sebelumnya berbaris mati dan sebelumnya lagi berbaris atas, ya. Jadi tebal. Wal fajr, an-nar, ya. Nar, angkat lidah kita. Seterusnya gerapan ra yang mati, sebelumnya terdapat huruf yang mati dan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris depan, ya. An-nur, tebal, ya. An-nur. Okey. Baik, tu yang pertama, ra tafkhim, ra tebal. Seterusnya perbahasan yang kedua ialah ra tarqiq, ra nipis. Pertama, ra yang berbaris bawah, ri, ya. Kita tak baca ri. Ra yang berbaris bawah mendatang, wa anzirin nas. Tiga, ra yang mati sebelumnya berbaris bawah, Fir'aun, ya. Nipis. Keempat, ra yang mati sebelumnya bawah dan selepasnya huruf isti'la yang berbaris atas tetapi perkataan berasingan, ya. Anzir sepatutnya bertemu dengan huruf isti'la ditebalkan, tetapi kerana ianya tidak berlaku pada perkataan yang sama tapi perkataan yang berasingan. Yang kelima, ra yang mati sebelumnya terdapat huruf yang mati dan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah, ya. Sihr, ya. Yang keenam, ra yang mati kerana waqaf sebelumnya terdapat ya mat, ya. Ya mat di sini, nasir, nipis. Kemudian yang ketujuh, ra yang mati kerana waqaf sebelumnya terdapat ya lin, tair, khair, ya. Yang ke-8, ra yang diimalahkan, ya. Majriha, kita baca majriha, ya. Baik, yang seterusnya tebal lebih utama. Ianya berlaku pada ra yang mati kerana waqaf. Baris asalnya adalah baris depan, baris atas. Ya, ra baris atas. Sebelumnya terdapat huruf isti'la. Ya, huruf isti'la di sini adalah huruf sad yang mati, huruf isti'la berbaris mati. Dan sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah, ya, huruf mim berbaris bawah. Jadi di sini tebal lebih utama. Misr, ya, udkhulu Misr, ya, tebal. Baik, seterusnya adalah nipis lebih utama, ya. Akan berlaku pada tiga perkara, tiga keadaan. Yang pertama, ra yang berbaris mati, ya, ra berbaris mati, sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya ada huruf isti'la yang berbaris bawah. Okey, tadi kita dah bahaskan jika bertemu dengan huruf isti'la sepatutnya tebal. Tapi di sini huruf isti'la yang berbaris bawah. Firq, ya, nipis. Firq, ya. Yang kedua, ra yang mati kerana waqaf, ya. Baris atas, baris asalnya adalah baris bawah. Dan sebelumnya terdapat huruf isti'la yang mati dan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Okey, ini berbeza dengan yang tebal lebih utama tadi, ya. Ainal qitr, ya, nipis. Dan yang terakhir, ra yang mati kerana waqaf, di mana baris asalnya baris bawah, ya, asal di sini, ya. Wal lail idza yasr, kan. Ra yang mati kerana di asalnya berbaris bawah dan selepasnya ya yang dibuang. Ada 12 tempat dalam Quran, ya. Wal lail idza yasr. Okey. Alhamdulillah, setakat itu saja perbahasan kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.